Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi, Allah yang himpunkan kita. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai kuliah dengan Ustaz Jafri tadi kan, audio kuliah. Subhanallah, semoga Allah tuh merahmati, mengurniakan kebaikan daripada kerja-kerja dakwah yang dilakukan oleh audio kuliah dan mengganjari pahala seperti mana pahala yang telah diganjarkan oleh para da'i-da'i yang bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaAllah tengah hari yang mulia ni, tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak ajak tuan-tuan puan-puan sekalian mengimbau sebuah zaman yang mana iktibar banyak yang boleh kita ambil daripada zaman tu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati Nabi, mententeramkan jiwa Nabi, menguatkan gerak kerja dakwah Nabi melalui perjalanan kisah-kisah para Nabi yang terdahulu. Dalam Quran tak ada surah Musa, tak ada. Ada banyak surah yang dinamakan dengan nama-nama Nabi, dengan nama-nama tokoh. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, tak ada satu surah pun nama dia surah Musa. Tetapi kisah berkenaan dengan Nabi Musa diceritakan oleh Allah dalam banyak surah. Surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa, surah Taha ada cerita Nabi Musa, surah Ad-Dukhan, surah Allahumma salli ala sayyidina As-Sajdah, surah panjang pun ada cerita Nabi Musa, surah yang pendek pun ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa AS zaman yang dilalui oleh baginda ialah zaman yang cukup hebat, zaman yang cukup dahsyat, zaman yang cukup memiliki satu perjalanan usaha di atas iman yang cukup hebat. Sebab tu tuan-tuan perempuan sekalian, saya nak ajak tuan-tuan tengah hari ni sekejap kita relax sekejap. Segala apa masalah yang Allah Ta'ala uji dalam kehidupan dunia kita bawa tenang sikit, kita fokus. Allah sebut dalam Quran, jangan risau bab ujian ni. Siapa saja yang sedang hidup atas dunia, selagi dia tak mati, selagi itulah dia akan diuji. Orang yang baik diuji, orang yang tak baik diuji, orang muda, orang tua, budak kecil, semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
siapa saja, rakyat, raja, pemimpin, semua kita adalah hamba Allah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala bila uji kita, dan ada orang kata, dulu saya jauh daripada Allah, dulu saya tak amal perintah Allah, dulu saya tak pernah peduli tentang sunnah Nabi. Allah uji dengan macam-macam ujian. Dan saya cuba dekat dengan Allah. Saya cuba ikut segala sunnah Nabi. Saya cuba belajar apa sahaja yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Makna dia saya cuba berhijrah. Ada orang kata saya dah hijrah Ustaz. Dulu saya ada masalah besar, macam-macam masalah dalam kehidupan saya. Saya hijrah. Saya ingat lepas hijrah tu settle lah masalah ni. Rupanya lepas hijrah lagi dahsyat Allah uji. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala, kita jangan cepat melenting dan salah sangka dengan Allah. Allah beritahu pula dalam Quran, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Adakala kamu bencikan satu perkara sedangkan benda tu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Adakala kamu cinta, suka tentang satu perkara tapi benda tu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Allah uji kita kerana Allah sayang kita, kerana Allah nak kita merintih kepada Dia, kerana Allah nak kita ni. Sebelum ni mungkin kalau Allah tak uji dengan ujian yang sedang kita lalui sekarang ni, kita angkat tangan, kita doa lepas sembahyang, mungkin tak ada rasa apa-apa. Tapi kerana ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita, goncang jiwa kita, hentak iman kita, akhirnya kita angkat tangan, belum lagi cerita sebut pasal doa, menangis dah. Sebab apa? Sebab itu yang Allah nak pada kita, hati yang dekat dengan Allah. Man aradallahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, maka Allah Ta'ala bagi untuk dia agama. Allah sebut dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka yang dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan kami beriman, sedangkan dia belum diuji? Tuan-tuan, kita cuba faham ayat ni. Allah Subhanahu wa taala bila sayangkan satu orang dan nak dia kenal dan tahu tahap iman dia dekat mana, maka Allah hantar ujian untuk goncang dia, supaya masa tu dia tahu apa perkataan pertama yang keluar pada mulut dia bila dia diuji. Itu ialah tahap iman dia. Bagaimana keadaan diri tak kala Allah uji dia, di mana pertolongan yang dia minta. Di situ ialah tanda di mana level iman dia. Sebab tu tuan-tuan, minta maaf, ada gangguan, ada calling sekejap. Ya Allah. Ada kalau apa, kalau live, kalau online macam itulah. Sebab tu antara cara yang terbaik dalam pengajian, kita buat secara berdepan. Tapi kerana ujian pandemik yang Allah Ta'ala datangkan pada kita, maka kita buat kelas secara online. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan juga kepada kita, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala beritahu, ahasiban nas wa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan dia beriman, sedangkan dia belum diuji? Ya Allah, ada calling. Okey.
wahum la yuftanun. Sedangkan dia belum diuji. Iman ialah benda yang mahal. Iman ialah benda yang sangat besar. Kerana harga iman sebesar zarah di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bayar dengan syurga yang luas dia 10 kali ganda dunia. Minta maaf tuan-tuan, ada calling masuk, a bit distracted sikit. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu insya-Allah pada tengah hari ini kita akan menelusuri satu kisah daripada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, sebuah perjalanan kehidupan yang Allah ceritakan kepada Nabi di dalam Quran supaya kita juga ambil pengajaran daripada cerita dalam Quran ni. Allah Subhanahu wa taala firman, وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. وَلَقَدْ فَتَنَّا, dan telah kami uji. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ, orang yang terdahulu. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, sebuah kaum daripada kaumnya Fir'aun. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, dan Allah telah hantar kepada mereka Nabi yang mulia. Tuan-tuan, kita balik. InsyaAllah peristiwa yang kita akan kongsikan pada tengah hari ini, saya akan ambil daripada Quran, daripada hadis dan sirah-sirah Nabawiyah, insyaAllah, untuk kita faham bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagi motivasi kepada Nabi SAW sehingga Nabi yang berjuang bawa agama untuk iman ni sampai kepada hati umat ni kuat dalam perjalanan tu, dalam keadaan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi ada rahsia kunci untuk buka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي رَسُولٌ أَمِينٌ. Allah Subhanahu wa taala ketika utuskan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, Allah tak terus utus kata, wahai Musa, sekarang ni terus ya tak. Tuan-tuan, kita tengok macam mana kisah peristiwa berlalunya kehidupan baginda Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Quran bagaimana keadaan peristiwa yang berlaku di zaman itu. Bila Fir'aun bermimpi bahawa akan datang seorang budak yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Orang-orang yang hati dia merasakan kejayaan, kekuatan, kebanggaan, kemuliaan di dalam kerajaan, di dalam pangkat, nama, kemasyhuran, maka dia akan buat apa saja untuk mempertahankan kedudukannya. Maka bila Fir'aun laknatullah alaih mimpi, dan dia telah menceritakan mimpi itu kepada tukang-tukang sihir dia, ahli takwil mimpi dia, maka mereka kata akan datang budak tu yang akan hancurkan kerajaan tuanku, yakni Fir'aun. Maka apa yang kita kena buat? Kita kena selesaikan. Dan dimesyuaratkan Fir'aun telah perintahkan agar semua budak-budak kecil lelaki yang lahir, baby yang lahir daripada zaman tu, daripada setelah mimpi tu, semua dibunuh. Maka tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulalah satu kezaliman yang mana berlaku di zaman Fir'aun. Setiap bayi-bayi lelaki yang lahir di zaman tu telah dibunuh satu demi satu. Sehingga akhirnya mereka mesyuarat balik. Sebahagian menteri kata, wahai Fir'aun, seandainya kita bunuh semua, maka nanti akan memberi kesan kepada negara. Budak-budak lelaki semua dibunuh, maka tak ada lagi orang lelaki kat sini.
di tempat ni, maka siapa yang akan jadi tentera-tentera, siapa yang akan bantu mempertahankan kerajaan dan negara. Ketika tu Firaun mula fikir, kalau macam tu kita buat apa? Kita biar 1 tahun budak-budak lahir lelaki hidup, dan 1 tahun lahir budak lelaki kita bunuh. Maka apa yang Firaun telah buat? Dia telah membunuh anak-anak lelaki yang lahir secara berselang tahun. Tahun ni baby lahir, bunuh semua. Tahun depan baby lelaki lahir, biar hidup. Tahun satu lagi baby lelaki lahir, bunuh semua. Tahun satu lagi baby lelaki lahir, biar hidup. Maka begitulah keadaan ketakutan Firaun laknatullah alaih terhadap kerajaan yang dia pegang, yang dia risau sangat jatuh, dia risau sangat roboh, dia risau sangat runtuh. Apa yang Allah Ta'ala buat? Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau nak mudahkan kisah ni, Allah boleh lahirkan Nabi Musa pada tahun anak lelaki yang dibiarkan hidup. Allah boleh buat, senang cerita. Allah biarkan, sebab Firaun dah bagi ruang 1 tahun baby lelaki lahir, biar hidup. 1 tahun baby lelaki lahir, kita bunuh. Maka makna dia, ada peluang tak untuk budak lelaki yang Firaun mimpi tadi, yang robohkan kerajaan yang akan lahir? Ada peluang. Tetapi Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala tak buat. Baby tu lahir ketika Firaun membiarkan, tahun baby dibiarkan hidup. Allah Ta'ala buat Nabi Musa AS lahir ketika baby dibunuh pada tahun tu. Ini perkara yang cukup besar. Ini perkara yang cukup hebat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cerita kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu kepada kita yang hidupkan La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Dialah Tuhan. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tiada Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan, yang mematikan. Rabbukum, Tuhan kalian semua. Wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kamu. Allah Ta'ala lahirkan Musa AS pada tahun sepatutnya bayi lelaki dibunuh. Tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengilhamkan pula kepada ibunya Nabi Musa AS. Wahai ibunya Musa, wahai ibunya Musa, anak ni letak dalam bekas, letak dalam sungai. Tuan-tuan boleh bayangkan tak bagaimana keadaan ni? Seandainya tentera Firaun jumpa, mati. Apa jaminan kehidupan di dalam sungai? Apa jaminan untuk anak tu hidup dalam sungai? Daripada satu punca kematian berpindah kepada punca kematian yang lain. Allah nak bagi tahu tiada satu asbab pun yang boleh mendatangkan kemudaratan, kematian kepada siapa-siapa, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pula janji kepada ibunya Nabi Musa, kami akan pulangkan balik anak ni nanti kepada kamu. Ketika tu ibu Musa AS telah letakkan Nabi Musa di dalam satu bekas, lantas dihanyutkan di dalam sungai. Dengan meletakkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hanyutlah Nabi Musa AS. Hanyut di mana tuan-tuan? Bukannya hanyut jauh daripada kerajaan Firaun. Dan kalau ikut logik kita, kalau nak selamatkan anak ni, dan kalau kita lah buat skrip, drama, TV, movie, nak selamatkan anak ni, dan anak ni kita nak jadikan nanti pejuang yang akan berjuang untuk kebenaran, kita hanyutkan jauh-jauh, biar dia pergi jauh-jauh training, lepas tu baru datang balik buat tentera. Tak, itu Allah Ta'ala tak buat macam itu. Bukan cara Allah. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat sesuatu dengan sebab, tanpa sebab, berlawanan dengan sebab. Iman, keyakinan, kepercayaan kepada Allah itulah perkara yang mustahak. Daripada awal Nabi Musa AS lahir, miracle demi miracle
Allah Ta'ala tunjukkan, Allah ceritakan supaya Nabi SAW yang bergerak di dalam gerak kerja dakwah ketika zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi baca, Nabi dengar Al-Quran yang turun daripada peristiwanya Musa AS, membangkitkan semangat untuk Nabi terus dalam kerja dakwah. Dan kita sedang melalui kehidupan kita, Allah sedang uji kita dengan macam-macam cabaran di depan mata kita. Balik kepada Quran, dengar kisah-kisah Quran, ambil semangat daripada peristiwa-peristiwa Quran. Nabi Musa AS buat apa? Nabi Musa AS, bayinya Nabi Musa tadi, Nabi Musa yang masih bayi tadi, Allah hanyutkan terus masuk dalam istana Firaun. Masuk dalam istana Firaun. Tuan-tuan, orang-orang istana Firaun telah tengok ada bayi yang hanyut. Lelaki tahun tu sepatutnya bayi yang dibunuh, bayi yang dimatikan, sepatutnya bayi lelaki. Apa yang berlaku? Datanglah ketika tu satu perasaan cinta, kasih sayang yang Allah masukkan di dalam salah seorang isteri kecintaan, kesayangannya Firaun. Siapa dia? Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim alaiha salam. Ada empat orang anak, ada empat orang wanita yang Allah Ta'ala angkat darjat mereka di atas dunia. Yang pertama, Sayyidatuna Maryam, Asiyah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita, ibu-ibu kita di kalangan mereka, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku di istana Firaun? Sayyidatuna Asiyah alaiha salam ketika itu belum beriman kepada Allah, merupakan istrinya Firaun. Kekayaan, kemewahan, apa saja yang diinginkan, hanya diminta akan dipenuhkan terhadap Asiyah. Dia telah membesarkan Musa AS dengan kecintaan dan kasih sayang. Dia telah membesarkan Musa AS dengan keadaan yang begitu baik, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan Fir'aun pun tak boleh buat apa-apa. Suatu ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang perempuan ni walaupun orang nampak lemah, zahirnya orang kata lemah, tak, kekuatan mereka di sebalik setiap kekuatan, kejayaan, kehebatan orang lelaki, di belakangnya selalu ada orang perempuan. Orang perempuan tangan dia walaupun duk hayun buai, tetapi buai di hayun tu akan menggoncangkan dunia. Dan perkara ni telah ditunjukkan di dalam sirah dan riwayat. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berlalu masa demi masa, akhirnya Nabi Musa AS membesar dalam istana Firaun. Yang Firaun mimpi, risau, takut bayi lelaki yang akan robohkan, hancurkan, runtuhkan istana dia. Apa yang berlaku? Akhirnya dia sendiri, Firaun sendiri besarkan dia dalam keadaan tak boleh buat apa-apa. Takdir Allah. Berlaku satu peristiwa ketika Musa AS telah menumbuk satu orang lelaki daripada Kibti, lelaki Kibti, mati lelaki. Perasaan bersalah, rasa berdosa menyebabkan Nabi Musa AS telah meninggalkan Mesir. Pergi ke mana? Pergi ke Madian. Maka itulah hari Nabi Musa AS bergerak ke Madian, duduk di Madian, dan berkahwin dengan anaknya lelaki daripada seorang Nabi, dan berkahwin dengan anak seorang Nabi yang bernama Syuaib alaihi salam. Maka Nabi Musa pun jadi menantu seorang Nabi. Datanglah satu hari ketetapan ketentuan Allah. Begitulah tuan-tuan, Allah telah memilih Nabi Musa AS. Tatkala Nabi Musa berada di atas Tursina, sebuah bukit yang suci, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam Quran. Itulah kali pertama Nabi Musa AS bertemu dalam keadaan mendengar kalam Allah. Allah tanya apa? Pengenalan pertama. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada pada tangan kanan kau wahai Musa? Tuan-tuan, Allah tanya bukan makna Allah tak tahu. Ini Allah sedang ajar satu communication skills.
Dan Allah Ta'ala ketika mana Nabi Musa naik atas Bukit Tursina, Allah Ta'ala kata, "Ighlaqna alaik," itu kasut tu buka dulu. Engkau sedang berada di atas satu wadi yang suci. Di tempat yang suci, di tempat yang mana pertemuan. Dia di tempat Allah Ta'ala akan turunkan wahyu kalam kepada Musa AS. Di situ Allah akan sempurnakan Taurat kepada Nabi Musa AS. Allah akan turunkan suhuf-suhuf kepada Nabi Musa AS. Tempat itu tempat yang suci. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa buat apa? Buka kasut. Buka kasut. Dan Allah tanya, "Wa ma tilka biyaminik ya Musa?" Apa yang ada pada tangan kanan kau, wahai Musa? Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan nampak bagaimana susunan ayat yang Allah Ta'ala gunakan. Wa ma tilka. Apa makna tilka? Makna tilka ni, itu, tetapi dalam keadaan Allah Maha mengetahui yang Nabi Musa pegang tu apa dia? Nabi Musa sedang pegang. Nabi Musa jawab, "Hiya usa." Ni tongkat. Tongkat, dia kalau bahasa Arab muannas, feminin. Jadi Allah menggunakan perkataan tilka menunjukkan Allah tahu apa yang ada pada tangan Nabi Musa. Allah mula conversation dengan Nabi Musa. Allah tanya, "Wa ma tilka biyaminik ya Musa?" Apa yang ada pada tangan kanan kau, wahai Musa? Nabi Musa kata apa? "Hiya asa." Ini tongkat aku. Aku guna untuk tarik daun, aku guna untuk bagi makan kambing, aku guna untuk sandar. Nabi Musa cerita manfaat yang tongkat tu tadi. Allah tanya manfaat ke? Allah tak tanya manfaat. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya apa? Allah tanya itu apa? Itu saja. That's it. Only the question of Allah. Apa yang ada pada tangan kau? Apa yang ada pada tangan kanan kau? Bukan Allah tanya apa manfaat benda kat tangan kanan kau. Allah tak tanya pun. Tetapi Musa AS telah cerita manfaat tongkat tadi. Apa Allah kata? Campak tongkat tu sekarang. Maka Musa AS telah campak falqaha. Musa AS campak tongkat tu. Apa jadi pada tongkat tu? Tongkat tu tukar jadi ular. Tongkat tu bertukar jadi ular. Alangkah terkejutnya Nabi Musa AS melihat satu keajaiban di depan mata dia. Satu perkara yang menggerunkan dia. Siapa kata ular manfaat? Tuan-tuan, tadi kan Nabi Musa cerita tentang manfaat tongkat kan? Nabi Musa cerita tentang manfaat tongkat kan? Allah Ta'ala nak ajar iman pada Nabi Musa sekarang ni. Allah Ta'ala nak ajar iman kepada Nabi Musa yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Tongkat yang kamu sangka manfaat sekarang dah tukar jadi ular. Ular manfaat ke mudarat? Ular mudarat. Tak ada orang yang bila ular masuk dalam rumah dia kata, "Alhamdulillah, ular dah masuk dalam rumah saya." Oh, Masya Allah. Tak ada, tuan. Kerana tak ada orang yang kata ular ni manfaat, ular ni mudarat. Kalau ular masuk dalam rumah jiran kita pun, jiran kita telefon bomba pun datang. Apa yang kita buat? Selagi ular tu tak jumpa, kita pun tak berani masuk dalam rumah. Sebab apa? Sebab kita pun takut, risau kalau ular tu ada lagi. Ya Allah. Tak ada siapa kata ular ni manfaat. Pernah satu ketika, tuan-tuan, kami belajar dulu masa tuition kat sekolah. Tengah-tengah tuition, tiba-tiba ada kawan seorang pergi dapur rumah cikgu. Dia pun menjerit ular. Kami pun lari ramai-ramai daripada meja kelas tuition dan bilik tu. Berlari. Tengok, Allah kata, ular besar wayar. Ular tu besar wayar je, kecil. Orang pakai ambil cangkui. Ada yang ambil besi. Ada yang ambil macam-macam batang penyapu. Rojoh ular tu. Apa? Ular tu bertukar menjadi cendol, tuan. Hancur lebu. Nak beritahu ular tu hancur kita rojoh. Memang tak ada harapan dah nak hidup balik. Berputih-putih ular tu kena rojoh. Sebab apa? Kita faham ular walaupun kecil mudarat. Ini yang kita nampak. Dah Allah Ta'ala nak ajar kita. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat. Siapa dia? Allah. Yang bagi mudarat Allah. Bukan ular. Ular tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Satu orang yang tengok ular tu, ada seekor ular mati. Lepas tu dia kata, mati dah. Oh, kalau hidup, itu pun sebenarnya ada masalah dengan iman dia. Kerana dia rasa, ular kalau hidup mudarat. Tak, yang bagi mudarat manfaat Allah. Ini iman yang diusahakan. Ini iman yang Allah bentuk kepada Nabi Musa. Ada orang kata, "Ustaz, mana boleh Ustaz? Memanglah mudarat." Ya, zahir pengalaman yang kita nampak ular tu mudarat. Tetapi hakikat kemudaratan daripada Allah. Sebab tu di zaman Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada para sahabat satu kalimah, satu ayat. Tuan-tuan cuba kalau mampu kita hafal. A'udzu bikalimatillahi
التامة من شر ما خلق. Doa ni Nabi ajar kepada para sahabat. Ada sahabat yang mana malam tu dia tidur, dia baca doa ni dan dibacakan doa, ditiupkan kepada anak dia. Malam tu kalau jengking datang, gigit anak dia, sengat anak dia. Apa yang berlaku? Esok pagi dia tengok ada sengatan jengking, tetapi sikit pun tak lagi mudarat pada anak dia. Hatta diajarkan oleh Nabi SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'usmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Doa ni, bahkan ayat ni, kalimah ni dibaca oleh Sayyidina Khalid Al-Walid ketika mana dalam sebuah peperangan dengan Rom, dan Khalid Al-Walid minum racun. Sikit pun racun tu tak bagi mudarat pada Sayyidina Khalid. Ini bukan cerita-cerita tuan-tuan. Ini benda yang dah berlaku zaman dulu, satu ketika dulu. Allah yang sama, yang boleh jadi benda yang kita rasa mudarat itu manfaat. Allah yang sama, yang zaman Nabi Musa telah menukarkan benda yang manfaat itu mudarat, boleh buat zaman kita juga. Boleh jadikan benda tu hadir zaman kita juga. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila bertukarnya ular, tongkat tadi jadi ular, apa Allah kata? Allah kata kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa AS, khudha wa la takhaf. Sekarang ni tangkap ular tu, jangan takut. Tuan-tuan bayangkan. Kita dengar, bukan kita tengok, kita dengar anak kita kata, oh, nampak ular dekat dalam bawah apa? Bawah mesin basuh. Nampak ular bawah mesin basuh. Apa kita buat? Kita nak pergi dekat pun takut. Kita bawa, kita telefon bomba datang. Bukan makna saya suruh beranikan diri, tak. Nak beritahu bagaimana keadaan hati kita. Hatta Nabi Musa AS sendiri pun nampak ular, gerun. Oh, ular. Terkejut. Allah kata, khudha wa la takhaf. Allah kata sekarang tangkap, jangan takut. Makna cerita ni bukan makna lepas ni kita nampak ular, pakat-pakat pergi tangkap, pegang kepala ular tu. Tak. Kita fahamkan sudut kisah ni daripada iman yang diajarkan oleh Allah. Sedang ajar Nabi Musa dengan iman. Nabi Musa bila tengok ular tadi, apa Nabi Musa buat? Dia nak tangkap, tapi dia risau. Dia fikir nak tangkap pada ekor. Bila Nabi Musa AS nak tangkap pada ekor, Allah kata apa? Allah kata tangkap kepala, wahai Musa, tangkap kepala. Betapa Nabi Musa AS faham perintah Allah pasti ada kerjaan. Bila Allah suruh satu benda, walaupun nampak macam bahaya, tapi kalau Allah suruh buat, pasti berjaya. Walaupun kita tak tahu macam mana kejayaan itu akan datang. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beritahu, wahai orang beriman, mintalah tolong di dalam sabar dan salat. Allah uji kita dalam keadaan teruk, ujian, anak macam ni, keluarga macam ni. Allah uji kita ekonomi dengan macam-macam keadaan ujian yang kita tak fikir pun kita akan duduk dalam ujian ni. Tiba-tiba kita baca Quran, Allah kata ista'inu, mintalah tolong, bisabr, dengan sabar, wassalah, dan salat. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau Allah yang suruh, maka benda ni pasti akan bawa kepada kejayaan. Ambil wuduk, salatlah. Kita kadang-kadang tak yakin. Kita solat juga, ambil wuduk, solat juga, buat solat hajat juga. Tapi dalam solat hajat nampak selain daripada Allah mampu sempurnakan, selesaikan masalah kita. Hakikatnya masih juga ada masalah dengan iman kita. Sebab tu iman ni benda yang diusahakan, yang perlu diusahakan. Macam kita faham kalau tak kerja tak dapat duit. Mana mungkin iman akan datang dengan sempurna dan baik dalam diri kita kalau kita tak usahakan untuk masukkan iman tu dalam kita. Macam mana nak usaha atas iman? Banyak kan dakwah. Sebab tu Allah suruh apa? Bila Nabi Musa AS tengok benda ni jadi, tongkat tadi bila Nabi Musa AS tangkap kepala ular tadi tukar jadi tongkat. Nabi Musa AS lega balik. Dan Nabi Musa AS yakin manfaat, mudarat ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perintah Allah lepas itu? Allah beritahu kepada Nabi Musa,
kepada Nabi Musa, perintah Allah kepada Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Sekarang pergi pada Fir'aun, sesungguhnya dia melampau. Fir'aun dah melampau. 10 tahun lepas Nabi Musa AS larikan diri daripada Fir'aun di atas satu benda yang dia rasa bersalah ya amat. Tinggalkan Mesir, pergi ke Madian. Tetapi sekarang ni apa yang Allah suruh? Allah kata, wahai Musa, balik sekarang ni. Pergi jumpa Fir'aun. Dia dah melampau sangat dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan macam mana keadaan Nabi Musa. Tapi ini perintah. Bukan perintah ketua. Perintah Allah. Tuhan kepada ketua-ketua atas dunia ni. Allah Ta'ala kata, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Nabi Musa AS beritahu, wahai Allah, boleh tak aku ada satu permintaan, angkat adikku Harun sebagai pembantu aku. Akhirnya Allah angkat Nabi Harun jadi pembantu untuk bersama Nabi Musa dakwahkan Fir'aun. Tuan-tuan, itu pun Nabi Musa buat apa? Doa lagi. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah untuk aku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan bukalah simpulan daripada lidah aku supaya mereka ni, hak yang aku nak jumpa ni, nak dakwah ni, faham perkataan aku. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni yang Allah nak kepada kita. Usaha tahiman dalam masa yang sama berdoa, minta kepada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi Musa doa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah untuk aku dadaku. Kecintaannya Allah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi minta, Allah dah kata apa? Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untuk kamu, wahai Muhammad, dada kamu? Nabi Musa kata apa? Wa yassir li amri. Mudahkanlah untukku urusan aku. Allah kata apa? Alam nasyrah wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrah wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansabr wa ila rabbika farghab. Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Allah ulang, bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Kita cuba faham ayat tu baik-baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Allah tak sebut selepas kesusahan tu kemudahan. Allah tak beritahu lepas daripada selesai ujian yang kamu datang tu ada kemudahan. Dan Allah kata, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Bersama. Kita tengah kena ujian kan sekarang ni. Allah uji kita dengan pandemik virus COVID-19 ni. Tahu, ya Allah, nak pergi sana susah, nak pergi sini susah. Buat surat meeting lah pula. Apa tu ni berubah pula, surat ni kena update macam ni pula. Jam rasa susah. Tak. Bersama dengan kesusahan yang sedang kita rasa, cuba kita duduk, renung balik. Pasti banyak kemudahan yang sedang Allah Ta'ala bagi pada kita sekarang ni. Lapangkan dada kita untuk faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang berlaku pada Fir'aun. Musa AS datang pada dia. Nabi Musa datang. Allah sebutkan dalam surah Dukhan yang saya baca tadi. An addu ilayya ibadallah. Inni lakum rasulun amin. Ketika Nabi Musa duduk depan Fir'aun, ketika dakwahkan kepada Fir'aun kepada Allah, apa yang kamu nak aku tunjukkan kepada kamu sebagai bukti-bukti supaya kamu yakin bahawa Allah itu Tuhan. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ialah utusan yang datang kepada kamu dengan amanah. Wa alla ta'alu 'ala Allah. Janganlah sombong dengan Allah. Wa alla ta'alu 'ala Allah inni atikum bisultanim mubin. Aku datang kepada kamu sekarang ni dengan tanda-tanda, dengan bukti, dengan segala-gala proof yang jelas dan nyata tentang keesaan Allah. Sehingga akhirnya Nabi Musa bila berdakwah pada Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, boleh tak? Okey, baik, kalau macam tu kita buat satu tournament. Kita buat satu gathering.
Sekarang ni tunjukkan kehebatan kamu dan aku tunjuk kehebatan aku. Nabi Musa AS telah perintahkan kepada ahli sihir dia untuk apa? Untuk tunjukkan kekuasaan Fir'aun. Di depan ahli sihir ialah Nabi Musa AS. Maka ahli sihir tanya kepada Nabi Musa, siapa yang nak mula dulu? Kamu mula dulu ke kami mula dulu? Nabi Musa kata, wahai para penyihir Fir'aun, kalian mula dulu. Keinginan Nabi Musa ialah seluruh daripada mereka dapat hidayah. Keinginan Nabi Musa bukan hanya Fir'aun, bahkan seluruh istana mengenal Allah sebagai Tuhan. Inilah para Nabi. Ini kehendak para Nabi. Iman masuk dalam hati umat. Apa yang berlaku? Para penyihir Fir'aun campakkan tali, bertukarlah tali-tali tadi jadi ular. Maka bergoncanglah hati Musa alaihissalam. Nabi Musa tak ikut pengalaman tuan-tuan. Kalau kita, ular. Ni tongkat ni pun boleh juga. Tak. Nabi Musa tak ikut pengalaman. Nabi Musa datangkan perintah. Tunggu perintah Allah. Bila Allah kata campak, baru Nabi Musa AS campak. Tak kalau Nabi Musa AS campak, bertukarlah tongkat tadi jadi ular. Lantas memakan keseluruhan daripada ular-ular ahli sihir. Dan ketika tu, rebah sujudlah para penyihir Fir'aun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beriman sekarang ni? Ahli sihir tu. Mereka faham yang mana sihir, yang mana bukan sihir. Mereka tahu yang mana betul, yang mana palsu. Ketika mereka sujud dan menyatakan keimanan mereka kepada Allah, Fir'aun bertukar wajah dia. Fir'aun kata, kamu beriman kepada Tuhan Musa tanpa izin aku. Dan apa mereka buat? Mereka telah dibunuh seluruh daripada ahli sihir Fir'aun. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita dah beriman kepada Allah berapa lama? Berapa lama dah kita beriman kepada Allah? Ada yang 30 tahun, ada 40 tahun, 50 tahun. Dan apa ujian yang Allah bagi kat kita? Allahu Akbar. Ujian sikit-sikit je. Ujian anak, ujian keluarga, ujian kerja. Ujian sikit-sikit je. Ujian orang sailang kereta. Ujian rotak mati. Ujian duit tak cukup bayar sewa. Ujian-ujian macam ni Allah hantar kat kita. Apa ujian yang Allah hantar kepada mereka yang beriman di zaman Nabi Musa? Ketika mana penyihir Musa AS beriman kepada Allah, apa yang berlaku? Fir'aun telah bunuh mereka semua. Mati kan. Hari itu baru beriman. Hari itu baru beriman. Hari itu mati semua. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Ketika tu Fir'aun menolak Nabi Musa AS. Fir'aun tak mau beriman pada Nabi Musa AS. Nabi Musa terus buat dakwah pada Fir'aun. Macam-macam cara. Tuan-tuan. Walaupun hari itu Fir'aun tak beriman. Allah Ta'ala takdirkan. Allah hadiahkan. Beberapa orang yang dekat dengan Nabi Musa dengan Fir'aun laknatullah alaih telah beriman kepada Allah. Antaranya yang beriman siapa dia? Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim alaiha salam. Beriman isteri Fir'aun ni. Tengok kebesaran Allah ni, orang cerdik belaka. Antara yang beriman juga siapa dia? Masyitatul Fir'aun, tukang sikat rambut Fir'aun. Tuan-tuan bayangkan. Kita bawa kisah Nabi Musa ni tuan-tuan dalam kehidupan kita. Supaya kita nampak apa keselarian peristiwa yang berlaku zaman tu dengan zaman ni. Tuan-tuan, zaman mereka dah habis dah. Zaman tu benar-benar berlaku. Zaman tu bukannya cerita-cerita. Zaman tu ialah zaman yang benar-benar wujud sebelum kita semua lahir atas dunia. Sebelum kita semua wujud. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang waktu daripada masa, wahai manusia, kalian semua sebelum ni tak ada pun untuk disebutkan. Kita tak ada, tuan. Zaman berlalu demi zaman. Inilah peristiwa yang berlaku di zaman tu. Untuk beriman kepada Allah seperti menggenggam para yang cukup berat, yang cukup panas, yang cukup menyakitkan. Bukan macam hari ni kita rasa berat dan ujian kita. Dah balik zaman tu. Tengok mereka. Macam mana kesakitan mereka. Nabi SAW buat dakwah teruk, tuan-tuan, 13 tahun di kota Mekah. Ketika tahun ke-11 kenabian, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kekasihnya Nabi, orang yang dicintai oleh Nabi, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid telah pun meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala ambil pula Abu Talib, pakcik yang Nabi sayang tanpa iman. Nabi sedih ya amat. Amul Hazan, tahun kesedihan. Orang Mekah tolak Nabi, tak mau lagi terima dakwah Nabi. Pintu-pintu ditutup. Tak ada siapa lagi nak dengar perkataan dakwah Nabi. Apa Allah buat? Ketika tu Allah datangkan satu perkara yang besar. Itulah saat dan ketika hadiah Allah
Kita kan kadang-kadang ada pertandingan-pertandingan kita masuk hadiah-hadiah percutian ke Bangkok, percutian ke Langkawi, percutian kita dapat tiket percutian seronok. Allah nak tenteramkan hati Nabi. Allah nak tenangkan jiwa Nabi. Allah nak bagi tahu kat Nabi, wahai Muhammad, kamu buat dakwah, perit, sakit, susah, bukan kamu seorang je lalu. Iman, ujian atas iman, usaha sampaikan iman, kesakitan menyampaikan iman. Bukan hanya kamu yang lalu. Modul ini telah dilalui oleh orang terdahulu di kalangan kalian, di kalangan kamu, dan mereka berjaya dah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala telah bawa Nabi bersiar-siar dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Banyak benda Allah tunjukkan Nabi malam tu. Antara satu benda yang Allah tunjukkan Nabi apa dia? Tuan-tuan, malam tu bila Nabi SAW bersama dengan Jibril dalam peristiwa Al-Isra, Nabi terhidu satu bauan yang sangat-sangat wangi. Satu bauan yang sangat wangi. Nabi tanya pada Jibril, wahai Jibril, wangi, bau apa ni? Jibril AS beritahu, wahai Muhammad, kita baru saja lalu di perkuburan Masyitatul Fir'aun dan anak-anak dia. Kita baru lepas lalu kubur Masyitah dan anak-anak dia. Kita letak nama anak-anak kita Masyitah. Kita ada kawan-kawan yang bernama Masyitah. Siapa Masyitah? Ada apa dengan Masyitah? Kenapa Allah kenalkan dia kepada Rasulullah? Ya Allah. Tuan-tuan. Jibril AS cerita kepada Nabi. Al-Imam Ibn Kathir meletak dalam kitab tafsir dia, berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di dalam istana Fir'aun ketika dakwahnya Nabi Musa AS berlaku. Masyitah antara orang yang beriman kepada Allah. Hari itu dia sikat rambut anak Fir'aun dan sikat tu jatuh. Bila sikat tu jatuh, dia kutip sikat tu. Ketika dia kutip, dia sebut Bismillah, dengan nama Allah. Anak Fir'aun dengar, dia kata, Allah? Apakah itu bapa aku? Tak ada satu orang pun dalam istana sebelum daripada ini menzahirkan keimanan mereka, termasuklah Masyitah, termasuklah Asiyah. Kerana menzahirkan iman dalam istana Fir'aun, jawapannya mati. Apa yang berlaku? Masyitah, bila ditanya oleh anak Fir'aun, apakah Allah itu ayahku? Kata Masyitah, Allah Rabbi wa Rabbuk wa Rabbu abauk. Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu, Allah Tuhan pada ayah kamu. Tuan-tuan, bila iman masuk dalam hati, ajaib jadi. Tak ada lagi ketakutan pada siapa-siapa. Maka kata anak Fir'aun, aku kan cerita pada ayah aku. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan kepada Fir'aun tentang Masyitah dan keimanan Masyitah. Fir'aun telah panggil, Fir'aun telah bawa bertemu dengan dia. Masyitah berdiri di depan Fir'aun. Masyitah berdiri di depan Fir'aun. Satu manusia yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Ketika itu kebesaran Allah dalam hati Masyitatul Fir'aun. Fir'aun tanya, apakah kamu mengaku aku Tuhan? Apa kata Masyitah? Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu. Fir'aun kata, baik kalau macam tu pergi. Kalau macam tu pergi. Kata Masyitah, ketika tu habis. Mungkin itulah kali terakhir dia akan melihat dunia. Maka disebutkan oleh Imam Ibn Kathir tafsir, dia telah siapkan satu kawah, diisi minyak, lantas dibakar menggelegak minyak tadi. Dan kawah tu kata Imam Ibn Kathir boleh memuatkan seekor lembu masuk dalam tu. Dipanggil Masyitah. Kali ini bukan hanya Masyitah, tetapi juga anak-anak Masyitah. Kezaliman ini dilihat oleh orang-orang istana Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya, sekarang siapa Tuhan kamu? Kata Masyitah, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah Tuhan aku dan Allah Tuhan kamu. Ketika itu tuan-tuan,
Fir'aun kata ambil anak dia, campak masuk dalam. Riwayat berbeza pendapat berapa orang anak Masyidah. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita bela anak-anak kita kecil-kecil dengan kita duk main dalam rumah. Tiba-tiba meninggal seorang kena COVID. Contoh. Kita sedih. Masyitatul Fir'aun. Diambil anak dia, dicampak masuk di dalam minyak panas. Tuan-tuan, mati budak tu. Allah nak tenteramkan hati Nabi dengan cerita ni. Allah nak tenteramkan hati kita semua dengan cerita ni. Nabi lahir saja Qasim, anak lelaki, baru 2 tahun. Diceritakan anak tu dah boleh melompat dah. Anak Nabi yang mulia, anak manusia teragung, anak lelaki yang dicintai oleh Allah, anak lelaki yang paling lapang dada dia, anak lelaki yang paling bahagia dalam dunia. Anak lelaki ni Rasulullah SAW, Qasim, yang berumur lebih kurang 2 tahun, dah boleh berjalan, dah pandai melompat. Allah ambil anak ni. Betapa kesedihan Nabi, betapa kesedihan Sayyidatuna Khadijah. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW dalam Isra wal Mi'raj, Allah ceritakan kisah Masyitah. Hanya kerana iman, dia berkata Allah tu Tuhan. Anak dia dicampak masuk dalam api, mati. Tuan-tuan. Fir'aun tanya lagi, wahai Masyitah, sekarang siapa Tuhan kamu? Dengan keadaan yang sebab, Masyitah kata, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu. Fir'aun kata, sekarang ambil anak dia seorang lagi, campak masuk dalam. Maka dia ambil anak seorang lagi, dicampak masuk dalam, mati anak ni. Tuan-tuan, macam mana keadaan kalau kita diuji macam tu? Anak yang ketiga diambil, dicampak, mati. Anak yang keempat ambil, dicampak, mati. Sehingga bergoncang hatinya Sayyidatuna Masyitatul Fir'aun. Dipegang anak yang terakhir, bayi yang masih dalam keadaan menyusu, digendong oleh Masyitah. Ketika tu Fir'aun laknatullah alaihi ditanya, wahai Masyitah, sekarang siapa Tuhan kamu? Dia tengok muka anak ni, bergoncang iman dia. Tuan-tuan, syurga bukan benda murah. Allah sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, cobaan, tekanan yang telah datang kepada orang yang terdahulu sebelum daripada kamu, sehingga bergoncang iman mereka, bergoncang keyakinan mereka, sehingga berkatalah orang beriman yang bersama dengan Rasul ketika itu, bila lagi pertolongan Allah nak datang? Allah kata, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya bantuan Allah tu dekat dah. Bantuan Allah tu dekat dah. Masyitatul Fir'aun tengok anak ni dalam keadaan yang sangat sedih, sangat sayu hati dia. Allah Ta'ala datangkan satu keadaan keajaiban yang akhirnya menguatkan balik hati Masyitah. Apa dia? Baby tadi kata, ya ummi isbiri innaki alal haq inna fiha al jannah. Wahai ummi, sabarlah. Wahai ummi, bersabarlah. Sesungguhnya ummi dalam keadaan yang benar. Di dalam tu adalah syurga. Ketika tu berlinangan air mata Masyitah melihat kepada Fir'aun yang dia tahu dia akan mati, yang dia tahu anak ni akan mati. Maka kata Masyitah, wahai Fir'aun, ada satu permintaan yang aku nak minta untuk kamu buat. Fir'aun kata, apa benda yang aku tak boleh buat? Aku adalah Tuhan, semua benda aku boleh buat. Apa yang kamu nak? Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku akan terjun dalam api, dalam minyak dan aku akan mati. Aku minta agar kau himpunkan seluruh jasad-jasad kami, baki daripada daging dan belulang kami, untuk dikuburkan di dalam satu kubur yang sama. Agar di akhirat nanti, ketika hari kebangkitan nanti, aku dapat bangun bersama anak-anak aku, bergerak di mahsyar dengan anak-anak aku, melangkah ke dalam syurga bersama anak-anak aku. Tuan-tuan, akhirnya dimatikan Masyitatul Fir'aun. Masyitah mati.
Apakah lepas Masyitah mati itu runtuh istana Fir'aun? Apakah lepas Masyitah mati Allah Ta'ala matikan Fir'aun? Tak. Fir'aun terus hidup. Fir'aun terus merasakan dia Tuhan. Fir'aun terus merasakan kemegahan daripada kehidupan dia. Fir'aun tak ada apa-apa kurang pun. Ada orang kata, wahai Allah, kenapa dalam keadaan ujian kau uji aku hari ini? Dalam keadaan aku dah doa kepada engkau macam-macam doa untuk dihancurkan orang-orang yang menzalimi aku. Tak ada apa pun jadi kat dia. Tuan-tuan, Fir'aun dah zalim kepada ramai manusia. Fir'aun bunuh seluruh ahli sihir, dia telah masuk Islam. Fir'aun telah bunuh Masyitatul Fir'aun dan seluruh keluarga dia. Apa yang jadi pada Fir'aun? Apakah Fir'aun hancur lepas itu? Tak. Allah biarkan dia. Allah Subhanahu wa taala nak jadikan perkara ni bukti di akhirat nanti untuk dicampakkan Firaun dalam api neraka Allah. Apakah peristiwa yang berlaku kematian Masyitatul Firaun itu sia-sia? Tak. Allah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sehingga tenang jiwa Nabi melihat, mendengar peristiwa ni. Bukan Nabi saja diuji dengan susah dalam perjalanan dakwah, mempertahankan iman, hatta keluarga Masyitah dimatikan semua kerana mempertahankan iman di depan Firaun. Ketika itu bergoncang hati Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim alaihissalam melihat kematian Masyitah dan ahli keluarga dia, membuatkan semangat dan keimanan dia. Akhirnya sekarang isteri Fir'aun pula berdiri di depan Fir'aun. Sayyidatuna Asiyah berdiri di depan suami dia, di depan manusia yang begitu zalim, beritahu, wahai Fir'aun, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan aku, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Terkejut Fir'aun tengok isteri dia yang dia begitu sayang, yang menyebabkan dia telah membela Musa dalam istana dia. Sekarang isteri ini telah beriman kepada Allah. Tuan-tuan bayangkan, Fir'aun usaha untuk isteri ini keluar dari keimanan dia. Tapi apa yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan peristiwa ini untuk kita faham. Allah telah jadikan keimanan yang ada pada dalam hati Asiyah begitu kuat. Akhirnya Allah Ta'ala telah uji Asiyah dengan kesakitan dunia untuk bahaya akhirat nanti dengan syurga. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan asbab peristiwa ini untuk kita faham. Walaupun dia isteri Fir'aun. Dalam Quran Allah sebut apa? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Dan kami menceritakan kepada kalian, orang yang beriman, tentang isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun mengaku keimanan di depan Fir'aun. Walaupun dunia dan genggamannya, apa saja yang isteri Fir'aun nak, dia minta Allah, Fir'aun boleh bagi. Apa saja yang diinginkan daripada perkara kehidupan dunia, kemewahan, harta, segala-galanya. Fir'aun mengaku Tuhan ni boleh bagi keduniaan. Tetapi bila dia mengenal Allah, itulah hari yang paling indah dalam kehidupannya. Itulah yang paling dia bahagia. Itulah hari yang paling dia faham bahawa in wajadtani wajadta kulla syai', dapat Allah dapat segala-galanya, hilang Allah hilang segala-galanya. Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala tengok peristiwa itu berlaku. Fir'aun seksa isteri dia. Fir'aun siat kulit Asiyah, disebut di dalam tafsir, disiat kulit Asiyah. Dibentangkan Asiyah di tengah padang pasir. Diseksa, dicemeti dalam keadaan bergilir-gilir. Mereka melihat peristiwa ni. Isteri-isteri Fir'aun yang ramai melihat peristiwa-peristiwa ni. Anak Nuh bukan ditikam, bukan. Tak, Asiyah dibunuh dengan cara macam mana? Asiyah dibunuh dalam keadaan diletakkan dibina satu bangunan khas, dibina satu tempat yang tinggi, diletakkan batu di atas tempat yang tinggi itu. Mereka akan golekkan batu tu akan jatuh dah hempah di atas jasad yang lemah ni. Tuan-tuan bayangkan berapa Fir'aun nak hancurkan jasad Asiyah. Tetapi apa yang Allah sebut? Ketika Asiyah diseksa, ketika Asiyah dicemeti, ketika Asiyah disakiti, Asiyah tak kata pun tolong aku, siapa-siapa lepaskan aku. Tak. Asiyah begitu menikmati kisah cinta dia dengan Allah. Asiyah dirakamkan perkataan dia. Asiyah kata apa? Asiyah kata, dan disebut dalam rakaman dalam surat Tahrim ayat yang kedua terakhir, Rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, kau binalah sebuah mahligai, sebuah rumah di sisi engkau di dalam syurga untuk aku, ya Allah. Dan aku berlindung kepada engkau daripada kezaliman Fir'aun dan orang-orang yang zalim yang bersama dengan dia. Tuan-tuan,
Puan-puan sidang penonton dirahmati Allah, apa yang berlaku masa tu diceritakan ketika mana Sayyidatuna Asiyah minta, bina untukku wahai Allah rumah di sisi dalam syurga. Dalam keadaan dia diseksa, ketika tu Allah buka pintu langit. Allah tunjukkan kepada Sayyidatuna Asiyah di depan mata dia ketika dia masih istana untuk dia dalam syurga. Begitu para sahabat Nabi dulu. Untuk orang yang saleh, yang mereka pertahankan iman mereka hanya untuk cinta kepada Allah. Sebelum mereka mati, Allah dah tunjuk dah kedudukan mereka ke akhirat. Sayyidatuna Asiyah dibukakan pintu syurga. Ketika dia disiksa dan Sayyidatuna Asiyah nampak mahligai di dalam syurga. Allah Ta'ala tunjukkan. Dan ketika mana kesakitan disiksa, dia senyum. Fir'aun kita tengok, dia dah gila dah. Dia senyum. Dah, jangan tunggu lagi, tolak batu tu. Matikan dia. Tuan-tuan, ditolak batu daripada bangunan, berguling untuk gilih jasad yang lemah ni. Diceritakan Allah cabut nyawa Sayyidatuna Asiyah dulu sebelum batu tu menghempak diri dia hancur, tuan-tuan. Begitulah Sayyidatuna Asiyah. Kehidupan orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Orang yang beriman dengan keimanan Nabi di zaman tu Nabi Musa. Apa yang berlaku kepada Fir'aun? Fir'aun makin megah. Nabi Musa AS minta kepada Allah satu doa. Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan, tuan-tuan. Dalam keadaan doanya Nabi Musa AS bahawa ni tak boleh buat apa dah ni. Mereka dah melampau sangat dah. Wahai Allah, aku dah tak boleh nak buat dakwah dah kepada mereka ni. Bisultanin mubin. Wa alla ta'alu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. Wa inni a'udzu birabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa in lam tu'minu li fa'tadilu. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. Fa'asri bi'ibadi layla. Akhirnya Allah kata fa'asri bi'ibadi layla. Dah pergi sekarang ni. Wahai Musa, bergerak bersama hamba-hamba aku. Innakum muttaba'un. Kalian akan dikejar. Itulah saat kehancuran Fir'aun AS dengan kesombongannya. Siapa sahaja yang sombong dengan Allah, mati dalam keadaan hilang akhirat dia. Siapa sahaja yang meletak hati keimanan kepada Allah, maka mati dalam keadaan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita orang-orang yang ikut jejak langkah Nabi Musa AS, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Musa berselerak dalam Quran, tuan-tuan. Tak ada kisah, tak ada surah Musa, tak ada. Tetapi Allah Ta'ala begitu ingin untuk kita semua faham dengan kisah peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Musa. Allah letak di macam-macam surah dalam Quran daripada kisahnya Nabi Musa AS dan apa yang berlaku di sekitar kehidupan zamannya Nabi Musa. Semoga Allah Ta'ala faham dengan kita, ikatkan kita dengan Quran supaya kita menjadi orang yang terus jaga iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sedikit perkongsian pada tengah hari ini berkenaan riwayat kisah hidup di zaman Nabi Musa menjadi satu tujuan untuk kita berusaha atas iman kita dan kita bangun dan sibukkan diri kita dalam kerja dakwah. Allah, Tuhan sedang dengar kami yang sedang lihat kami. Ya Allah, kami angkat tangan berlumuran dengan dosa ni. Ampunkan dosa kami dan umat ni, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa isteri kami, keluarga kami. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Ya Allah, tolonglah terima taubat kami. Ya Allah, tolong terima taubat orang bertaubat. Kami tak pandai, ya Allah, nak berdoa minta kepada Engkau. Sesungguhnya setiap daripada kebaikan apa yang Nabi SAW minta kepada Engkau itu kami minta, ya Allah. Apa yang Nabi SAW minta jauh daripada Engkau, segala kehancuran, wabak, penyakit, ujian, fitnah ni, wahai Allah, Kau angkatlah daripada kami. Supaya kami dapat melalui kehidupan daripada kehidupan kami seperti hari-hari yang terdahulu, yang mana kami dapat masuk melangkah dalam rumah Engkau, beriman dalam keadaan menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi kasih kami, wahai Allah. Sebahagian daripada kami dalam keadaan rosak dengan ujian yang sedang berlaku, Kau kuatkanlah iman kami, teguhkan langkahan kaki kami, menangkanlah kami dalam keadaan ujian untuk kami sampaikan kerja agama ni kepada seluruh manusia, supaya tak ada satu orang pun mati melainkan mereka semua kenal Kau sebagai Tuhan. Wahai Allah, bagi hidayah pada seluruh orang Cina, orang India dalam Malaysia, Surah Iban, Kadazan, Bidayuh, semua yang tak kenal agama ni, mereka mengenal Kau, wahai Allah. Orang Amerika, Rusia, Jepun, Korea, seluruh pelosok dunia, wahai Allah, orang yang jauh daripada kami,
yang mana kami mungkin tak mampu untuk melangkah pergi dekat dengan mereka, untuk mereka semua datang pada perintah Engkau. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka